اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin, muka surat 10, 12, 15 dari bawah, 12 dari bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mereka itu Qadariyah adalah i'tiqadnya bahawa syaitan itu berdapat syaitan akan Tuhan dari kerana tiada baginya syaitan wujud yang nyata, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Dan setengah mereka itu Qadariyah adalah i'tiqadnya bahawa yang menjanjikan segala kejahatan itu ketiadaan syaitan juga, dan yang menjadikan kebajikan itu Allah Ta'ala, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Baik, kita sambung lagi tentang firqah-firqah atas nama Islam yang berpecah jadi 73 kaum. 72 Nabi kata dalam neraka, maksudnya sesatlah. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan atas nama Islam belaka masuk neraka. Antaranya Qadariyah. Qadariyah kafir. Dalam 72 kaum ini ada yang kafir, ada yang fasik. Mu'tazilah menurut pandangan jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, hukumnya fasik, tidak kafir. Yang kafirnya Qadariyah. Mu'tazilah lebih kurang dengan Qadariyah, tapi Qadariyah lebih ekstrim, lebih ganas lagi. Maka kita kena pastikan kita bukan 72 tu. Bukan 72 tu bukan dengan mulut lah, tapi dengan akidah. Sebab ni perpecahan di segi akidah. Nah, kalau mulut ahli masuk syurga belaka. Kerana Qadariyah dakwa dia yang satu masuk syurga, yang lain masuk neraka. Mu'tazilah pun kata begitu, Syiah pun kata begitu. Jadi belajar dan kita pegang akidah yang betul. Lepas tu penting belajar. Yang paling penting bab akidah. Kita sudah Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, tak kafir. Tak ca pun hak nyembah tak pekong 40 tahun mengucap 2 kalimah syahadah, tak semayang tak haji, Islam lah. Tapi kita belajar akidah supaya Islam kita itu tidak terbatal semula. Sebab Islam masa kita mengucap tu, lepas pada mengucap hidup kita 30 tahun 40 tahun, ada berpegang hak salah, punah pula Islam. Macam baru ni seorang pimpinan ada berkata kita kena balik kepada Quran, kerana hadis banyak bercanggah, tak boleh pakai. Faham? Itu keluar daripada Islam. Dan orang yang bersetuju dengan dia keluar daripada Islam pula, padahal mereka sudah Islam dengan mengucap. Jadi bila kita belajar, tak boleh ikut gini, tak boleh ni, tak boleh ni. Faham? Belajar dah gitu ni. Dah kalau tak belajar, pimpinan turuk semata-mata macam itik balik kandang. Pala masuk rebang orang. Jadi dia kata syaitan menjadikan yang jahat, Allah menjadikan yang baik. Salah. Itu sesat namanya. Lepas tu kena belajar. Akidah ahli sunnah wal jamaah tentang sifat Allah guana. Tentang apa benda ni, kejadian Allah macam mana pula. Kerana pandangan yang pelik-pelik ada, supaya kita duduk atas pandangan yang betul. Akidah tentang malaikat gua ni,
Yang betulnya. Biar betul belaka. Dia kata Allah jadi yang baik, syaitan jadi yang jahat. Sama macam Majusi. Majusi dua Tuhan. Tuhan gelap, Tuhan cerah. Tuhan cerah buat benda yang baik-baik. Tuhan gelap, Tuhan zulmah buat benda yang uduh-uduh. Jadi sudah ada dua yang menjadikan. Sedangkan la ilaha illallah, situ ya kita. Tiada Tuhan selain Allah. Pasang makna baik-baik. Tiada Tuhan menjadi selain Allah. Tiada Tuhan yang mencipta selain Allah. Tiada Tuhan yang memberi nyawa selain Allah. Tiada Tuhan yang beri rezeki selain Allah. Tiada Tuhan yang dapat menjamin masa depan anak-anak selain Allah. Semua dia baru dipanggil tauhid. Tauhid ni makna mensatukan. Semua jadi satu asalnya, iaitu daripada Allah. Maka Allah sang kita kul, pegang molek, kullun min indillah, semua daripada Allah. Yang keenam rukun iman kita, beriman dengan qada dan qadar. Hukum Allah dan ketentuan Allah, qadar banyak-banyak mana yang berlaku, khairihi wa syarrihi. Pegang baik-baik. Maknanya qadar baik dan qadar tidak baik. Yang baik kita naik pangkat. Kalau berniaga laku, kalau yang tidak baik bankrupt. Semua tu daripada Allah. Dak kosi ni salah ni. Dan setengah mereka kata qadar adalah i'tikadnya bahawa untung baik dan jahat tiada daripada Allah. Maka i'tikad ni bukan itu kufur dengan ayat tadilah. Kul, katakan kullun min indillah, semua daripada Allah. Cuma fitrah manusia ini dia nak yang baik, dan binatang pun dia nak yang baik. Binatang ada akal tak? Ada. Banyak tidak banyak, sekadar untuk mencari makan dan menyelindungkan diri dari bahaya. Nak reka komputer tak boleh, nak buat rumah nukang molek-molek tak boleh, tak dang dengan binatang. Akal je sikit saja. Tetapi akal yang sedikit itu, setiap haiwan dia nak yang baik, dan tak mau yang tidak baik. Lepas tu kita ambil ikan, kita buat tepi sungai, tepi patah. Dia lari tak ke pasir ke, lari tak ke laut? Lari tak ke laut. Itu insting dia panggil, fitrahnya. Faham? Dia nak yang baik. Yang baik itu balik ke laut, yang buruk itu naik ke darat. Kita ambil pasal lembu, kita arak sampai tepi gaung, suruh dia lompat turun, dia lompat tak? Dia tahu tak kalau lompat mampu kerah. Nampak tak? Dia pun gostang mula. Dia tengok kawan dia kena sembelih, dia gelepak. Susahan kali dah. Lepas tu jangan sembelih lembu depan kawan dia, Nabi pesan. Nak pergi? Dengan lembu kena ada adab. Kita dengan ulama biadab dah. Tak usah dengan lembu. Faham? Tengok gebau ni kan. Mu soyok 3 orang soyok kaki kiri, 3 orang soyok kaki kanan. Tobik tahi lembu. Pokoknya haram. Nampak? Biadab, kurang ajar dia panggil. Tak mengaji hadis ni. Betul tak? Nak buat benda yang baik, biarlah baik. Nabi kata iza zabahtum fa ahsinu zibah. Bila kamu nak menyembelih, maka eloklah adab kamu dalam menyembelih. Betul tak? Pesan dah. Dan kita tak ikut adab. Antara adab menyembelih, tidak menyakitkan haiwan, nak merehatkan haiwan. Yang nak disembelih, kita menyakit ke menyenangkan? Menyakit. Hak sembelih itu tak sakit. Hak soyok kaki, terajang atas perut, faham lagi, terik batu macam-macam pesing, sampai debah lembu-lembu. Tu tak ikut adab, tak? Bila tak ikut adab, biadab namanya. Duk kata mak repik biadab bawa motor. Tok siak biadab melih lembu. Betul tak? Jadi manusia ini dia nak benda yang baik, tapi kadang-kadang tidak dapat yang baik. Contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, maka antara benda baik yang kita nak ialah sampai dengan selamat. Adakah semua selamat?
Tak, ada yang rosak tengah jalan. Ada yang aksiden. Ada yang kecemasan kena kona semula, macam-macam. Nah, maka banyak dah berlaku kita nak benda yang baik, dapat benda yang baik. Betul tak? Dan banyak juga berlaku kita nak benda yang baik, tak baik yang kita dapat. Batu betakin teguh iman kita. Allah lah yang menentukan baik dan buruk berlaku kepada kita. Kerana mana ada orang nak rosak. Tak kata nak pergi balik dari rumah bini di Kuala Lumpur, zikir mau masih dah highway. Lambat punuh, kata kau lambat punuh. Punuh kau kali tengah jalan punuh. Ada kan zikir itu? Tak ada. Tapi punuh. No, sadar tengah jalan. Supaya kita ingat yang menjadikan Allah dia belaka. Dan setengah mereka itu i'tikadnya bahawa berbuat ibadat itu sia-sia juga. Kerana yang berbahagia itu barang siapa yang berbahagia pada azali dan pada perut ibunya, maka i'tikad demikian itu kufur. Ni sesat kau. Dia kata kita ni kalau kita buat kerja ibadat tak guna kau. Kalau kita sedekah-sedekah masjid, pondok, anak yatim, orang miskin, tak guna kau. Apa tak guna? Kalau daripada kalau Tuhan tak terima, dia main lagu tu. Kita tu sungguh. Faham tak? Dia pun tak sedekah apa mati. Kalau Tuhan tak terima, kalau Tuhan tak terima, ada faedah tak mun sedekah? Tak ada faedah apa. Dah? Baik saya sedekah. Dia main kat tu. Kita hak kepala pengak dah. Faham bodoh dah. Faham lagi bagi. Mayang tunggang-tunggik kepala lelah diri dah. Tuhan tak terima? Tak lelah saja pun. Dan setengah mereka itu adalah i'tikad menafikan sirat dan hisab dan mizan dan syurga dan neraka belum dijadikan lagi. Yakni pada sekarang ini lagi itu kekal keduanya. Maka i'tikad mereka itu kufur. Dan setengah mereka itu adalah i'tikad bahawa amal itu daripada hamba jua, dan tiada kami ketahui bahawa hamba itu beroleh pahala atau seksa, maka i'tikad yang mereka itu kufur juga. Dalam Quran kata Allah sudah buat dah syurga neraka. Faham? Semua sudah buat. Tunggu masa saja untuk bertugas. Banyak hadis-hadis menceritakan neraka sudah dibuat, syurga sudah ada. Dalil asal usul kita. Kita lahir cenering. Wakar tak okey. Kilang kacang. Kat ni kilang kacang, Cik Mak? Tak kenal. Cenering kilang kacang kat ni. Pemimpin Jaya lah. Dulu kilang kacang situ. 80-an lah. Orang panggil cenering kat ni duk kilang kacang. Kenal. Orang ni tak kenal lah kilang kacang. Wakar tak okey kat ni. Kat bakar sapah. Itu lahir. Patah. Itu lahir. Asal usul. Asal usul. Syurga. Tahu tak? Macam orang Vietnam hidup sini lama dah. Dia generasi ketiga. Tok Ki dia mari dulu tahun 70-an, contoh tahun 75. Dia ni cucu dah. Dia lahir mana? Lahir Cenering. Dah tahu dah awak lahir Cenering. Orang Vietnam ya, saya Vietnam, lahir Cenering. Asal Vietnam. Jadi kita lahir Cenering, Terengganu. Asal syurga. Kira hak nenek moyang asal. Faham? Allah buat Nabi Adam di mana? Di syurga. Kan buat di muda. Faham tak? Di syurga. Waktu buat bini dia pula tak nyal puang kita benda Hawa. Kita panggil Siti. Nama dia tak Siti. Kita panggil Siti. Siti ni gelarang kan, bukan nama. Siti Aisyah bukan nama. Nama Aisyah. Kita panggil Siti Aisyah. Orang Melayu jenis hormat korang. Gitu kan. Mak Nabi Isa. Nama benda Cik Mak? Khadijah ke Umairah? Mak Nabi Isa. Maryam binti Imran. Kita panggil Siti Maryam. Siti ni kenapa Siti? Siti maknanya orang besar perempuan. Orang besar puang. Siti.
Kalau orang suatu laki-laki, kita panggil tok. Tok. Orang hebat lah, tok. Faham? Tok Kenali. Nama dia bukan tok, tak ada. Nah, tok. Tok Janggut. Betul tak? Kan ada kan orang hebat-hebat dulu. Tok Gajah, ingat tak? Tok Kupaluh. Nah, faham? Tok tu makna orang besar, laki-laki, orang Melayu. Cina seorang Tok Teng Sai. Faham? Seorang Cina. Pakai ayat bandar dulu. Tu lain tu. Jadi Siti ni pendek daripada perkataan Sayyidatuna. Sayyidatuna pula asalnya dua perkataan, Sayyidatun dan Na. Sayyidah mana orang hebat perempuan, Na kami. Sayyidatuna orang besar kami dari kalangan perempuan. Pendeknya Siti. Nampak? Jadi dibuatlah dibuatlah apa benda ni Siti Hawa, tok nyang kita pula juga di dalam syurga. Kan Siti Hawa makan buah yang dilarang di dalam syurga. Kan bukan bumi. Nah, kemudian diturunkan ke bumi daripada langit. Jadi tok nyang kita angkasawan pertama. Betul tak? Orang yang turun daripada angkasa ke bumi, angkasawan. Bukan Yuri Gagarin dari Rusia, tu baru 1967. Bukan Neil Armstrong, dia 1970. Nabi Adam dan Siti Hawa angkasawan pertama, turun dari langit ke bumi. Betul tak? Pasal apa dipanggil angkasawan? Orang yang melalui angkasa dipanggil angkasawan. Kalau kita bawa kapal terbang, dia Boeing 777 bawa orang pergi Mekah mana-mana, kita terbang 35,000 kaki atau 36,000 kaki, faham? Dia tak panggil angkasawang di situ. Walaupun dia panggil atas angkasa. Angkasawang ini jauh daripada bumi sampai ke angkasa. Panggil angkasawang. Angkasawang pertama yang naik daripada bumi ke angkasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Maka syurga ada tak kira? Ada dah. Pasal kita nak titik beribu tahun dulu. Nabi Adam tok nyang kita tu duduk dalam syurga dengan Siti Hawa. Jadi salahlah Qadariyah. Dia kata tak ada lagi. Mizan pun tak ada lagi. Allah kata wa nadha'ul mizan, kami letakkan akan mizan. Dan dilihat pada Nabi SAW arash dan kursi dan mizan dan qalam pada malam Isra Mi'raj. Mana sudah ada. Dia kata, dan kita tidak tahu hamba itu kalau buat beribadat boleh pahala ke tidak, kita tak tahu. Mana boleh tak tahu? Orang yang buat baik boleh pahala. Orang yang buat tak baik boleh dosa. Tu tahu kan? Quran sudah beritahu kan? Hadis pun sudah beritahu. Dalam satu hadis Nabi kata tentang baca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa membaca satu huruf je daripada Quran, maka dapat baginya dengan sebab baca satu huruf tadi hasanatun, satu pahala. Dia kata tak tahu. Mana boleh tak tahu? Dapat satu pahala. Bila? Kalau Allah menghendaki. Itu akidah kita. Dan kalau kita baca Fatihah, berapa boleh pahala je mak? 1560 pahala. Sebab Fatihah 156 huruf. 156 daripada huruf bismillah sampai waladdallin. Ada nun belakang. 156. Nampak? 156. Dah tadi kata satu huruf satu pahala. Sambung lagi hadis. Nampak? Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu pahala pula ganda 10. Jadi 156 kali 10
1560 pahala. Bayang atuk nenek kita orang dulu duduk baca Yasin semua. Nah, banyaklah pahala. Nah, dan ni balah pula dah boleh baca Yasin pula malam Jumaat. Ada tubik 2-3 ekor ustaz. Nampak? Nah, aduh lah. Patutnya katalah afdal baca surah ayat kursi, surah Al-Kahfi. Bukan larang baca Yasin. Ulama tak larang, ulama betul gini. Afdal baca surah Al-Kahfi daripada surah Yasin pada malam Jumaat. Hak tu ulama kata. Tapi siapa yang membaca Yasin juga atau surah lain dapat baginya pahala. Cuma yang paling afdal bila Nabi sebut harinya, waktunya, kita ikut begitu, hak tu paling afdal. Tak, mari sini baca Yasin malam Jumaat, sesat. Nampak tak? Ni bahaya ni. Lagi. Tali pendek tu nak ngeret gigi. Nampak dah tahu kadang dengan tali. Nampak tak? Nak ngai ikan bawah atas batu. Tali boleh nak mana ada 2 jekat. Nak ngai parik dah lah. Ustaz weh. Nampak? Amal sangat ni. Ustaz segera. 2 minit ni. Nak? Pula haram baca Yasin. Bongok sungguh. Kan haram. Afdal baca Al-Kahfi. Jadi yang mana baca dah Yasin, jangan tinggal. Tambah satu lagi yang paling afdal, Al-Kahfi malam Jumaat. Betul tak? Macam tu ulama Mesir jawab gitu. Orang tanya ulama Mesir. Siapa nama dia? Syekh Dr. Nasir Farid Wasil. Dia bekas mufti Mesir. Tahun 90-an tak? Ada ngaji Mesir sini tak? Tahun 90-an tak? Syekh Nasir Farid Wasil. Dia yang jawab dalam kitab fatwa dia. Orang Indonesia tanya dia, pelajar Indonesia tanya dia hukum di Indonesia orang baca Yasin malam Jumaat. Faham tak lagi? Apa hukumnya? Dia kata dapat pahala, cuma lebih afdal baca surah Al-Kahfi. Maka jangan ditinggalkan baca Yasin itu, tambahlah dengan satu lagi surah Al-Kahfi supaya dapat yang lebih afdal. Nampak? Ulama kata tu. Tidak ada macam tu. Haram. Tuk muharam. Sudah bodoh. Nak ngajar sangat ada panggil gitu-gitu. Nampak? Hak ni ndak haram pula, sokong. Tua. Jadi banyaklah sebut dapat gini. Nabi kata buat gini dapat gini. Buat gini dapat gini. Jadi dapat. Kita kata dapat. Jangan kata garanti dapat. Atas kadar umum, siapa buat baik dapat kebaikan. Nampak? Maknanya ada. Dalam ayat Quran kata wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Yarah tu mana? Yarahu. Barang siapa buat benda baik walaupun besar semut, yarahu. Yarahu dia akan nampak ada pahalanya di akhirat. Bukan dunia ayat tu, di akhirat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan syarra yarah. Dan siapa yang berbuat yang jahat walaupun misqala zarrah sebesar semut, yarahu, dia akan lihat buat mari benda tu di akhirat. Ada rupanya. Tak, Qadariyah kata tak ada. Tak betul. Dan tengah mereka itu i'tikadnya bahawa Allah Ta'ala tiada menjadikan syaitan. Kerana menjadikan syaitan itu iaitu menjadikan kekufuran dan menghendakikan kekufuran, maka i'tikad demikian itu kufur. Ini ngarut kau. Kalau dia ada yang pandangan ni mazhab, dia kata Allah tak buat syaitan. Kan syaitan itu kufur. Syaitan itu kafir. Maka kalau Tuhan buat benda yang syaitan, Tuhan buat benda kafir. Dah kan Tuhan mana nak kafir-kafir ni? Tuhan larang. Apa dia buat pula? Ada main kat tu. Orang yang nak panjang lebar, siap dengan sanad pandangan-pandangan salah ni, boleh rojak kitab Maqalat Islamiyin. Dia 2 kulit tebal-tebal tu. Dan setengah mereka itu adalah i'tikadnya bahawa segala amal itu makhluk Allah Ta'ala melainkan iman, dan kufur maka i'tikad demikian itu kufur. Iman dia kata bukan makhluk. Yang sebenar selain Allah makhluk belaka, pegang gitu sampai mati. Makhluk ni maknanya ma siwa Allah, selain daripada Allah makhluk belaka. Sama ada makhluk yang dulu ada sekarang tak ada, makhluk yang sekarang masih ada, makhluk yang lagi akan ada di masa akan datang, semuanya
ma khuliqa, benda yang dijadikan. Allah khaliqun fa'ilun, yang menjadi. Apa yang kena jadi, kita kena baca wazan maf'ulun. Makna makhluqun, maka kena jadi. Ada benda yang serupa Allah tidak kena jadi. Jadi dia kata iman dan kufur bukan makhluk. Salah dah. Selain Allah, makhluk belaka, alam belaka. Dan setengah mereka itu menerima kan segala ibadat yang fardu dan benci akan ibadat yang sunat. Tak mahu sunat, nak fardu saja. Dan setengah mereka itu menerima akan ibadat yang sunat dan engkar akan ibadat yang fardu, macam-macam. Dan adalah mereka itu semayang zuhur dan asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maka sekalian itu kufur. Kalau kita semayang 2 rakaat tidak sah. Dah kufur ke tak? Tidak, berdosa hukumnya dan tidak sah. Kita malah nak semayang Isya 4 rakaat, semayang 2 je. Bukan musafir. Hukumnya tidak sah dan berdosa. Kafir tak? Tak. Dah ni kafir. Dah benda beza. Kerana mereka mengiktikadkan halal buat 2 rakaat. Jadi menghalalkan yang haram, kufur. Melakukan yang haram, tidak kufur. Contoh, minum arak, zina, itu melakukan yang haram. Berjudi, ambil nombor ekor, itu melakukan yang haram. Dia panggil mukmin lagi, masih beriman, tapi asi derhaka pada Allah. Yang haram menghalalkan judi, menghalalkan zina, menghalalkan apa benda ni, minum arak, menghalalkan aktiviti LGBT. Itu kafir. Betul tak? Dan tengah mereka itu ada i'tikadnya bahawa segala kitab Allah Ta'ala yang diturunkan daripada langit itu tiada mansuh, tiadalah dibatalkan hukum, maka wajib mengamalkan barang yang dalamnya kitab. I'tikad demikian itu kufur, semuanya salah belaka. Jadi benda-benda lagu ni moleknya jangan kita tidak ada guru, takut terbaca-baca, terpegang-pegang. Ini lebih banyak lagi dalam internet. Qadiani pun ada, Syiah pun ada, macam-macam, Qadariyah pun ada, hak sesat pun banyak. Hak ngaku Tuhan ada blog. Faham tak lagi? Ngaku Nabi ada Facebook. Faham nak murid dia nak like. Nampak Nabi pun ada Facebook. Dulu di Indonesia dia mengaku Jibril, tapi tak mengaku Tuhan. Mengaku dia itu malaikat Jibril. Ni takak di polis Indonesia. Orang report takak lah. Indonesia bagus-bagus kau. Mengaku Jibril, ajaran dia mengajarlah di rumah. Ngajarlah anak-anak murid, ajar orang sesat lah. Dan dia mengaku dia Jibril. Nampak? Mana polis, kalau orang tanya polis yang paling hebat sekali, polis Indonesia. Nampak? Jibril pun kena takak. Nampak tak? Mujur dia tak mengaku Israel, tidak, orang lagi habis. Macam-macam. Dia satu hal dah gila, orang pergi ngaji dengan dia pula. Macam dulu orang mengaku jadi wakil kerajaan langit. Tak ingat itu? Dia tak sakit, ada sekolah hak ngaji dengan dia anak murid tu. Lecturer, PhD, betul tak? Pegawai tinggi kerajaan. Pergi ngaji ni mana bodoh tu ada kali. Nak buat gua ni. Likulli saqitatin laqitatin. Tiap-tiap buah buruk yang jatuh di bumi, kalau kamu tak ambil, mesti ada orang lain yang mari kutip. Faham tak? Itu pepatah Arab. Kita jalan tengok pelang. Kita akan buruk tahu mula. Ada orang balik lagi. Dia orang ambil lagi. Mui ramai-ramai ambil, ada seorang mari ambil lagi. Nampak? Ajaran sesat gitu kan. Syahadah adalah kaum Qadariyah itu seperti Majusi. Kerana sabda Nabi, "Iza ra'aitumul qadariyata faqtuluhum fa innahum majusu hazihi ummah." yakni bila kamu lihat akan kaum Qadariyah, maka bunuh oleh kamu akan mereka itu. Maka bahasanya mereka itu majusi umatku ini. Cuma pegangan besar. Ada Qadariyah yang mereka ini berpecah-pecah pegangan.
Hak ni dia tak ikut, hak ni dia ikut. Semua qadariyah juga. Ada qadariyah pegang begini, qadariyah ni tak pakar tu. Faham tak ke? Tapi yang mereka bersatu akidahnya ialah manusia menjadikan apa yang kita lakukan. Allah tidak menjadikan. Waktu sama, semua qadariyah pegang mereka. Macam tadi Tuhan tidak menjadikan syaitan. Tu khilaf di sisi qadariyah. Ada qadariyah hak pegang, ada qadariyah hak tak percaya. Mereka sendiri pun balah juga. Tapi pegangan yang satu, yang semua qadariyah pegang, dia panggil akidah besar dia, ialah manusia menjadikan perbuatan kita sendiri. Faham lagi? Makna kalau kita makan obat yang baik, yang mahal, garanti sembuh. Kalau kelengkapan keadaan kereta kita molek belaka, beri isi minyak penuh, kereta pun comel tak ada rosak, nak pergi Johor, garanti siapa? Di situ kafir. Tu dia pegang, main garanti semua. Itu jual obat pasar. Nampak? Tolong kita nak pergi masuk dalam pasar. Nampak? Obat saya tuan-tuan garanti baik. Aduh, baru orang dengar garanti baik. Qadariyah dah situ. Betul tak? Jadi kafir. Itu qadariyah kafir. Sama dengan majusi. Majusi itu kafir. Nabi kata innal qadariyata majuzu hazihil ummah. Sesungguhnya pegangan i'tiqad orang qadariyah itu adalah majusi dalam umat aku. Majusi mana? Kafir di bahagian umat aku. Garanti baik tuan ni. Ni dia faham tak? Belajar hukum akal. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Belajar tu dulu. Ni ngaji kitab besar-besar, kitab ikan lah, kitab apa. Hukum akal tak ngaji. Faham tak? Betul tak? Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Ada beza tak? Ada beza. Hukum adat dia, hukum adat, hukum yang biasa berlaku tapi bukan mesti begitu. Contoh ni, kita ambil barang, akad barang ni, akad barang lepas jatuh. Kalau akad lepas barang ni dapat tinggi, dia akan jatuh ke bawah. Faham tak lagi? Itu panggil hukum adat. Adat kata kalau kita lepas jatuh. Tapi ada akidah kita pula, jikalau Allah menghendaki tidak jatuh. Faham tak lagi? Adat kata kalau kita ambil perahu atau kapal, kita bubuh dalam air, tidak tenggelam. Walaupun berat dia ratus ribu tan, kerana dia lekung gitu, ada udara di dalam, dia tidak boleh tenggelam. Kita ambil jarum niti je, berat 2-3 gram bola air, tenggelam. Hak ni ratus ribu tan, 200 ribu tan suti kontainer, tak tenggelam. Tu adat, hukum adat. Adat kata tak ada lubang, tak ada bocor, timbul. Tapi kalau Allah kehendaki, tenggelam tak? Tenggelam. Jadi hukum adat tidak akidah. Lebih tinggi lagi hukum akidah, i'tiqad. Bila Allah menghendaki, tenggelam. Adat kata kalau kita ambil tisu, boh dalam api, setuh api, anguh. Cuma yang menghanguskan api tisu itu ialah Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah dah, api yang menghanguskan akan tisu, bukan Allah. Kafir. Dan Mu'tazilah, Allah beri api itu ada kekuatan menghanguskan akan tisu. Pasang. Faham lagi? Yang sebenarnya tak ada kekuatan apa-apa, semua kekuatan Allah belaka. Tak saya api besar, api kecil ceh dengan lighter ketih daun tu, ceh cola tisu nyala. Adat kata angun. Tapi bila Allah kehendaki, Nabi Ibrahim tidak angun. Mana? Masa dibakar oleh Tung Namrud. Faham lagi? Api besar mana? Betul tak? Cicak mari kipah. Tak baca kitab tafsir. Baca kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Sawi, Jalalain. Cicak masa Namrud bakar unggun api nak suruh nyala tu, nak masuk Nabi Ibrahim, cicak mari tiup. Ramai-ramai. Nampak? Maka Nabi kata sunat bunuh cicak. Kalau cicak lara, cicak lama. Nampak? Ini pakak tiup. Anguh tak Nabi Ibrahim?
Tak. Pasal bukan api, dia menghangus. Dia menghangus dengan izin Allah. Situ ahli sunnah wal jamaah. Faham? Tapi kalau Qadariyah, garanti hangus. Makan obat, garanti baik. Kalau makan nasi, garanti kenyang. Kalau minum air, mesti hilang dahaga. Ada tak orang makan, tak kenyang? Ada orang minum air, tak hilang dahaga? Ada tak orang kerja, senang? Dia berniaga, senang? Ada tak? Ada? Ada tak senang? Ada kok. Waktu senang atau tidak senang, daripada Allah. Kalau kita buat jadi belaka, semua orang niaga senang belaka. Orang nikah aman damai belaka. Betul tak? Ada orang nikah balah. Nah. Berdia pasangan pengantin nak uruh hara, ada? Tak ada. Saya dia interview masa dia atas pelami. Pengantin laki-laki, saudara rasa bulan berapa bercerai? Dia tanya gitu. Tahu tak? Ni ada. Tapi bila nikah dah, macam-macam hal. Betul tak? Pasal kita berikhtiar, berusaha. Nah, Allah menentukan. Mudah je. Nah, bila kita ingat lagu tu, bila tidak berjaya, kita tidak putus asa. Bila berjaya, kita tidak sagong. Sagongnya. Nah. Ni kerajaan baru ni okey tak? Okey tak? Ya tak? Oleh? Dia tak okey, khabar kat aku. Aku nak KO sama dia. Tak ada peduli siapa-siapa. MB Kesko, dah betul khabar kita. Biar kita katok pula. Betul tak? Kalau tak katok, dia tak ingat. Kira jadi sagong, jadi angin apa semua. Ya, atas muka. Kegua ni? Tujuh tak? Molek alhamdulillah. Waktu cakap lebih kurang dengan rakyat, mu ingat mu naik tuk mu latik mu. Kapung lah tukang latik mu pada. Kata kita. Kata ustaz suruh khabar kita. Peringatan. Molek alhamdulillah. Dak oleh takir. Pak bahaya je jawatan ni. Kira bukan learning lah. Kalau memang cakap molek, InsyaAllah. Tak menang tak apa, insyaAllah. Bila menang takut jadi lain. Saya esko ni. Takut cakap gitu. Buh lu tahu muka. Jangan mati, yang buh rokang. Dia kena ajar manusia. Betul tak? Jangan takut makhluk. Dan lagi sabda Nabi wallahu alam. Kita tengok soalan sikit.